Ada soalan? Tak ada soalan. Baik, kelebihan surah ni pula. Dalam tafsir Al-Munir mengatakan ada banyak hadis yang menjelaskan mengenai kelebihan surah ini. Pahala membaca surah ini adalah sama sepertiga, 1/3 daripada Al-Quran. Boleh? Mencakup 1/3. Boleh? Sebab 1/3 daripada Al-Quran adalah menceritakan mengenai tauhid sahaja. Jadi kalau baca surah ni dapat 1/3 lah. Boleh? Isi kandungan Al-Quran adalah menjelas global surah. Boleh? Dan pokok-pokok syariat secara umum. Boleh? Jadi dalam surah ni juga dia menceritakan mengenai pokok-pokok syariat secara umum ada 3. Yang pertama tauhid. Kemudian mengikrarkan had dan hukum. Boleh? Kalau yang kedua, kalau Quran ni dia ada 3 kan tadi. Kita kata 1/3 adalah tauhid. Berbaki dia adalah yang kedua, 1/3 yang kedua adalah mengikrarkan had dan hukum. Dan hukum. Maknanya hukum lah. 1/3 pasal hukum. Kemudian yang 1/3 lagi penjelasan amalan. Boleh? Penjelasan amalan ni termasuklah nasihat dan sebagainya. Sirah dan sebagainya. Jadi surah ni menceritakan mengenai tauhid. Boleh? Kemudian Abu Dawud, Nasa'i meriwayatkan daripada Sa'id Al-Khudri bahawa ada seorang yang mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas secara berulang-ulang. Maknanya dalam solat dia rakaat kedua je Al-Ikhlas. Rakaat kedua je Al-Ikhlas. Lebih kurang macam itulah. Memang dia suka surah Al-Ikhlas ni. Jadi ketika menjelang, ia datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal tersebut. Seakan orang yang, ada orang report kat Rasulullah lah. Ustaz lah. Ya Rasulullah, sahabat ni asyik baca Ikhlas je. Macam tu. Seolah-olah macam dia meremehkan surah Al-Ikhlas tu lah. Lantas Rasulullah bersabda apa surah Al-Ikhlas ni? Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran. Dia kata, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sesungguhnya Al-Ikhlas itu pastilah setimpal dengan 1/3 Al-Quran. Boleh? Yang tu antara kelebihan-kelebihan surah Al-Ikhlas ni lah. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nasa'i meriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari daripada Rasulullah bersabda, apakah salah seorang ayajizu ahadukum ay yaqra'a sulusal Quran? Kata, adakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca 1/3 Quran dalam semalaman? Pada malam tu lah, dalam satu malam. Sesungguhnya siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dalam satu semalaman, maka dalam semalam, maka sungguh dia telah membaca 1/3 Al-Quran. Cuma dekat dalam ni dia tak bagi tahu. Ada satu hadis daripada tafsir Ibnu Katsir kot saya baca. Ada satu hari itu Rasulullah berjalan dengan Abu Hurairah. Jadi kemudian diorang terdengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas dekat dalam rumah dia lah. Dia baca, Rasulullah dengan Abu Hurairah terdengar. Lalu Rasulullah cakap dekat Abu Hurairah, wajib ke atas si fulan yang baca ni. Wajib ke atasnya, wajib ke atasnya, wajib ke atasnya. 3 kali Nabi ulang. Lalu Abu Hurairah tanya dia, apa yang wajib ya Rasulullah ke atas dia ni? Lepas tu Nabi jawab, syurga. Boleh? Jadi surah Al-Ikhlas ni adalah surah yang Allah cintai lah. Boleh? Dengan satu keluarga tu baca Allah. Nabi Allah wajib ke atas orang ni, wajib ke atas orang ni, wajib ke atas orang ni. 3 kali Rasul cakap akan dia wajib dia masuk syurga. Ayuh, lebih kurang macam tu. Boleh? Au kama qala lah. Ataupun seperti mana yang Rasulullah sabdakan. Jadi
maknanya surah Al-Ikhlas ni satu surah yang semua orang sukalah. Allah suka, manusia pun suka. Terutama makmum. Makmum lagi sukalah. Boleh? Betul. Jadi siapa yang nak Allah suka, orang suka semua, bacalah surah Al-Ikhlas. Jadi dalam terjemah ni pula tajuk mukadimah yang seterusnya adalah sebab turunnya surah. Apa sebab? Asbabun nuzul lah. Jadi Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Rasulullah yang mana kedukaan dia adalah apabila dia terlupa Quran. Boleh? Dia sedih, paling sedih sekali dalam hidup dia kalau dia terlupa Quran lah. Kita paling sedih sebab apa? Tak dapat durian, tak dapat makan durian. Tak ada duit. Tak ada duit pun sedih lagi. Apa ni? Tapi Petai tak dapat petai. Ngajuk pula. makan potai Ustaz. Jadi Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat yang mana dia kesedihan dia bila Quran lupa. Yang lain dia okey. Tapi kalau dia lupa Quran dia agak sedih sikit lah. Dan benda ni diketahui oleh makhluk di langit. Dan surah yang turun lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab tu disebabkan kedukaan dia terhadap kalau dia lupa Quran maka dia sedih. Sebab tu jadi masa turun surah lam yakunil lazi tu Allah memerintahkan supaya Jibril bagi tahu dekat Muhammad, engkau baca surah ni kepada Ubay bin Ka'ab. Masa mula-mula turun je Allah malaikat Jibril kata bacakan surah yang aku akan baca ni kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi bila Rasulullah cakap, wahai Ubay bin Ka'ab, ni Jibril suruh aku baca surah ni dekat kau. Allah suruh aku baca surah ni kat kau lah. Lepas tu Ubay bin Ka'ab tanyalah, adakah Allah menyebut nama aku? Nama Ubay bin Ka'ab tu? Rasulullah jawab, ya. Terus menangis kawan tu. Boleh? Menangis kegembiraan lah sebab Allah sebut nama dia. Boleh? Kita memang, kalau kita agak-agak gembira tak? Kita pun gembira lah. Kita kalau pemimpin sebut nama kita pun dah okey dah kan. Tiba-tiba contohlah, Muhyiddin Yassin kata, siapa yang boring-boring tu belajarlah dengan Fazrin. Alamak, punya seronok itu. Ataupun PM9 sebut pun okey dah, kita pun dah gembira. Enggak PM9. Kalau orang sebut pun kita dah gembira. Jadi kalau Allah yang sebut maka lagi gembira lah. Betul. Jadi sebab-sebab turunnya Ubay bin Ka'ab dia cerita bahawasanya kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sifatkanlah Tuhan kau ni. Jadi orang-orang musyrik kata mungkin Tuhan Muhammad ni macam patung-patung diorang ni kan. Jadi macam mana sifat Allah ni? Sifatilah Tuhanmu kepada kami. Lalu lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas. Itu antara salah satulah riwayat yang mengatakan sebabnya turun surah Al-Ikhlas. Selain daripada itu juga Ibnu Jarir dan Tirmizi berkata, As-Samad iaitu zat tempat bergantung yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang dilahirkan melainkan dia akan mati dan tidak ada sesuatu yang mati melainkan dia diwarisi. Sesungguhnya Allah tidak akan mati dan tidak akan mewarisi, tiada sekutu bagi dia. Maksud dia macam ni lah. Kalau orang, satu-satu manusia ni lah, bila dia dah besar, kemudian dia mesti nak berkahwin, betul tak? Ya. Bila dah berkahwin, first kali mesti dia cari dia nak anak. Maknanya, sebab apa manusia memerlukan kepada anak? Kerana anak tu adalah kita. Kelangsungan kita adalah anak kita lah. Betul tak? Semua orang akan rasa macam tu lah. Anak ni, kira kalau anak tu macam kita lah. Kalau dia sakit tu rasa kita pun rasa sedih juga kan. Macam tu lah. Zuriat. Zuriat ni maknanya dia photostat kita lah. Yes. Lebih kurang macam tu. Sebab apa manusia memerlukan anak? Kerana manusia mati. Okay?
Jadi Allah mati tak? Allah tak mati, maka Allah tidak memerlukan kepada anak-anak seperti mana yang telah didakwa oleh kaum Kristian ni lah. Dia tak memerlukan lah pun sebab dia tak mati. Kita sebab kita mati, jadi cuma orang yang tak dapat anak ataupun memang tak ada rezeki anak, maka mungkin Allah akan gantikanlah di akhirat.